Halo guys, berita baik. Ini berita baik untuk rakyat Marhain, rakyat Malaysia. Namun saya percaya ini adalah berita buruk buat lebay-lebay pemimpin-pemimpin PAS. Kerana apa? Hari ini kerana menghina kuasa raja-raja, seorang pemimpin PAS akan didakwa ya kerana bersikap derhaka dan juga biadab terhadap raja-raja. Jadi menarik untuk saya kongsikan dengan anda sahabat semua. Siapakah pemimpin itu? Jadi tanpa memuasai, tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nepal Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia sahabat semua, YDPA PAS Kangar Perlis berdepan tuduhan hina kuasa raja. Semaksudnya ya, seorang YDP PAS di Kangar Perlis ini bakal berdepan dengan tuduhan dan juga pendakwaan. Jadi mari kita ikuti kenyataan berita yang mengatakan seorang pemimpin PAS peringkat kawasan bakal didakwa di Mahkamah Syariah di negeri Perlis. Ekoran sebuah majlis membabitkan personaliti terkenal Wadi Anwar Ayub baru-baru ini. Berdasarkan dokumen yang dilihat Malaysia kini, Yussein Yahya akan didakwa di Mahkamah Rendah Syariah Kangar pada hari Khamis ini. Jadi tulat ya. Yang dipertua PAS Kangar itu didakwa melakukan kesalahan mengikut enactment Pentadbiran Agama Islam Perlis 2006 kerana menganjurkan ceramah agama membabitkan penceramah yang tidak mempunyai tauliah. Atas perbuatan itu, Yussein juga didakwa melakukan tindakan bertentangan dengan titah Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin, Tuanku Syed Putra Jamalul Ail berhubung pematuhan peraturan di negeri terbabit. Ketika di bumi Malaysia kini hari ini, Yussein mengesahkan dia menerima notis untuk hadir di Mahkamah Syariah seperti salinan notis mahkamah yang tular di media sosial. Ya, katanya, ini pengesahan daripada Yussein ini, pemimpin PAS yang akan didakwa. Ya, katanya saya akan dipanggil untuk dituduh di mahkamah pada hari Khamis ini, 14 September. InsyaAllah katanya saya akan hadir bersama peguam, kampanye ringkas. Yussein juga memberitahu dia tidak pasti mengapa Wadi Anwar tidak dipanggil untuk didakwa seperti dirinya. Saya pun tak tahu kenapa penceramah tidak dipanggil, sebaliknya hanya saya, katanya. Dalam kejadian 30 Mac yang lalu, berlaku kekecohan di Mahad Tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi di Kangar ekoran program solat tarawih dan sembang santai yang dianjurkan di situ. Ia diserbu penguat kuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis ya kerana melibatkan Wadi Anwar yang tidak memiliki sebarang tauliah daripada kerajaan negeri. Jadi bagaimanapun penguat kuasa JAIBS serta pengarahnya tidak membenarkan memasuki premis mati dan berlaku ketegangan di situ. Antara lain adalah pihak didakwa melaungkan perkataan kafir semasa kekecohan berlaku. Oh, itu dia sahabat semua. Ya, apabila jabatan dikatakan Jabatan Hal Agama Islam Perlis mahu untuk memasuki kawasan itu kerana dipercayai ya penceramah yang dipanggil itu tidak mempunyai tauliah. Akhirnya apa yang berlaku, kekecohan ya, mereka pihak Jabatan Hal Agama ini dihalang daripada memasuki premis tersebut, dan yang paling biadab adalah mereka memanggil sebagai kafir. Oh, ini sudah ajaran sesat ini sahabat-sahabat semua. Kalau inilah yang diajar oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS, benarlah ya, ini terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat, ini sudah terbukti. Mereka dilaporkan mendakwa tauliah tidak diperlukan untuk program tersebut kerana bersifat tertutup serta dijalankan secara santai. Ya, Jabatan Hal Agama kemudian membuat laporan polis apabila penguat kuasa dihalang penganjur daripada bertemu dengan Wadi Anwar untuk diambil keterangan berhubung tindakan memberi ceramah di negeri itu tanpa tauliah. Media sebelum ini turut melaporkan Wadi Anwar dan penganjur program berkenan dipanggil untuk diambil keterangan di pejabat JAIBS pada 2 Mei lalu. Namun prosesnya tidak berlangsung lancar. Notis saman yang tular hari ini turut menyatakan Yussein dituduh melakukan kesalahan menghina kuasa raja, pemerintah dan badan-badan agama Islam lain mengikut Seksyen 38 Enactment Jenayah dalam Syarak 1991.
Jika disabit kesalahan, Yusan boleh dihukum denda sehingga 3,000, penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Itu antara perkara yang berlaku. Jadi saya ingin memberikan ataupun memperlihatkan ya dokumen yang tular di media sosial ini yang dikatakan ya ternyata benar ya kerana individu ataupun pemimpin PAS ini sudah pun mengakui ya kesahihan surat ataupun dokumen yang sedang tular di media sosial. Ini dia sahabat semua surat yang dikatakan itu ya yang bertajuk Enactment Tata Cara Jenayah Syariah 2006 Section 28 dalam kurungan 1. Saman kepada orang tertuduh dalam Mahkamah Rendah Syariah Kangar di dalam negeri Perlis. Itu antara orang-orang yang kena, dan orang kena tuduh yang bernama Yusin bin Yahya. Ya, jadi dinyatakan dalam surat ini, saya ingin bacakan kepada anda semua. Kepada Yusin bin Yahya yang dinamakan di atas beralamat di Kangar Perlis bahwa kamu diperintah hadir untuk menjawab pertuduhan bahwa kamu pada 30 Mac 2023 lebih kurang di antara pukul 8 malam hingga 10 malam bertempat di Mas Tafiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi ya, Kampung Abi Padang Macang, Jalan Abi Batas Paip ya, yang 1,000 Kangar Perlis dalam negeri Perlis telah didapati menganjurkan suatu ceramah agama dengan menjemput Muhammad Wadi Anwar bin Ayub melalui program salat tarawih dan sembang santai. Sedangkan beliau tidak memiliki tauliah daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis menurut Seksyen 118 Enactment Pentadbiran Agama Islam 2006 serta bertentangan dengan tita kenyataan rasmi Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullah Raja Pemerintah Negeri Perlis mengenai pematuhan terhadap dasar dan peraturan berkaitan hal ehwal agama Islam Negeri Perlis. Ya, oleh itu kamu dituduh melakukan kesalahan menghina kuasa raja, pemerintah dan badan-badan agama Islam yang lain di bawah Seksyen 38 Enactment Jenayah dalam Syarak 1991. Dan jika sabit kesalahan, kamu boleh dihukum denda tidak melebihi 3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali dan juga di penjara. Dan dengan ini kamu dikehendaki hadir sendiri pada hari Kamis pada 14 September. Pada 14 hari bulan ini pada pukul 9 pagi di hadapan Mahkamah Rendah Syariah di Kangar Perlis bertarikh 28 Ogos 2023. Itu tarikh surat ini. Dan ya, jadi apa yang dinyatakan bahwa dalam kenyataan ataupun surat yang tular di media sosial ini ya kesahihannya telah terbukti bahwa pemimpin PAS ini bakal didakwa pada 14 September hari Kamis ini sahabat semua. Kerana apa? Ini dia bersikap biadab dan juga derhaka. Kerana dikatakan menghina kuasa raja-raja, pemerintah dan badan-badan agama Islam yang lain di bawah Seksyen 38 Enactment Jenayah dalam Syarak 1991 itu antara kesalahan. Jadi hari ini sahabat semua kita boleh nampak bagaimana ya mereka mengatakan mereka pemimpin dalam parti PAS se-Malaysia ini, parti Islam se-Malaysia ini, tetapi tindakan mereka ya tidak menampakkan ya bahawa mereka adalah pemimpin Islam. Mereka seringkali dilihat ya melanggar, memperlekehkan, menghina. Mereka menganggap mereka lebih hebat. Inilah yang berlaku sahabat semua. Inilah ada satu kebimbangan buat seluruh rakyat Malaysia jika ada kepimpinan seperti ini yang sewenang-wenangnya dengan sembrono melakukan perkara-perkara yang sudah pun dinyatakan oleh jabatan agama, halal agama maupun dari istana sendiri. Melarang ya, menganjurkan satu majlis, apatah lagi menjemput seorang penceramah yang tidak diberi tauliah. Ya, jadi apa sudah jadi sahabat semua? Kita pun tidak tahu ya kenapa parti PAS ini begitu keras kepala, pimpinan-pimpinan mereka tidak mendengar arahan, derhaka kepada arahan, perintah ya tita daripada sultan, daripada raja-raja. Inilah namanya pemimpin yang menunggang agama sahabat semua. Jadi benarlah kata Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda bersetuju dengan apakah Muhyiddin Yassin mengatakan PAS ini parti ajaran sesat? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya
Mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapan kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.